Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Berkata Syekh Ibn Athaillah, kaifa yashriku qalba aswaril akwani muntabi'atun fi mir'atihi. Maksudnya betapa bercahaya hati segala rupa akuan itu berupa di dalam hatinya. Kata Syekh Ibn Athaillah, bagaimana seseorang itu boleh bercahaya mata hatinya. Yakni orang yang bercahaya mata hatinya akan sentiasa ingat kepada Allah. Orang yang gelap mata hatinya, tidak bercahaya, hatinya akan ingat kepada nafsu dan juga syahwatnya. Maka bagaimana seseorang itu nak hidup hatinya, hidup hatinya, bercahaya hatinya pada segala rupa akuan itu berupa di dalam hatinya. Adapun segala rupa akuan ini dengan arti kata adalah dunia. Rupa dunia itu berupa di dalam hatinya. Maknanya bagaimana seseorang itu nak bercahaya mata hatinya bila ada di dalam hatinya gambaran dunia, gambaran suara ni, gambaran dunia itu berupa di dalam hatinya. Jadi mana-mana manusia yang di dalam hatinya ada keduniaan, sama ada keduniaan itu berbentuk dari segi tempat tinggal, kenderaan, pangkat, kemasyhuran, wanita dan harta benda dan sebagainya yang berkaitan dengan perkara dunia terlekat di dalam hati. Apabila terlekat di dalam hati, maka cahaya hatinya akan gelap. Tidak akan hatinya tidak akan menimbulkan cahaya, tidak akan bercahaya mata hatinya. Jadi bagaimana kita nak bercahaya mata hati sedangkan di dalam hati kita ada dunia? Maka apabila sahaja seseorang itu dapat membuang dunia di dalam hatinya, maka hatinya akan bercahaya memandang syuhud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang itu diingatkan oleh Ibnu Athaillah supaya di dalam hatinya jangan ada akwat, jangan ada dunia, jangan ada sesuatu perkara yang boleh terhijab mata hati. Kalau kita sebut mengenai perkara dunia ini, bukan bermakna kita disuruh menolak dunia bila kita belajar tasawuf. Yang dilarang adalah akuan itu berada di dalam hati. Saya tertarik dengan seorang ustaz semalam, dia beritahu, dia kata bercakap mengenai zuhud, tidak semestinya orang kaya itu tidak zuhud, dan tidak semestinya orang miskin itu zuhud. Kadang-kadang orang miskin itu yang tidak zuhud, dan orang kaya itu yang zuhud. Jadi persoalannya apa? Persoalannya hati. Walaupun seseorang itu Abdul Rahman Ibn Auf sebagai contoh sahabat Nabi mempunyai kekayaan yang begitu hebat, tetapi beliau adalah orang yang dijamin syurga. Kekayaan yang ada padanya tidak terhalang hatinya sentiasa ingat kepada Allah. Maka orang yang hatinya sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala itu bermakna mata hatinya bercahaya. Jadi mata hati bercahaya ini tidak akan berlaku apabila di dalam hatinya ada dunia, ada gambar-gambar dunia. Dan sesungguhnya di dalam hati ini dia tidak boleh kumpul dua. Maknanya dunia pun ingat, Allah Ta'ala pun ingat. Dia tak boleh. Adalah mustahil di dalam hati mengumpul dua perkara, sama ada Allah dengan selain daripada Allah. Tidak. Kalau orang itu di dalam hatinya ada selain daripada Allah, bermakna Allah tidak ada dalam hati. Kalau di dalam hatinya ada Allah, maka selain daripada Allah tidak akan masuk di dalam hati. Maka dia kata bagaimana seseorang tadi ingin bercahaya, maka di sini dia suruh kita supaya menghilangkan akuan gambaran-gambaran dunia ini berada di dalam hati. Yang tu dibuang, bukan dunia itu dibuang. Sehingga kan ada orang dia kata kita tidak boleh pakai kenderaan besar, kita tidak boleh rumah besar, kita tidak boleh bekerja, kita tak boleh pakai piti banyak. Kenyataan itu ada kebenarannya seandainya
Apabila dia mengambil perkara itu, boleh menyebabkan perkara itu, gambaran itu ada di dalam hati. Tetapi kalaulah dia mengambil perkara itu, gambaran itu tidak ada di dalam hati, walaupun zahirnya dia duduk dalam keadaan mewah, zahirnya zahirnya dia seperti ahli dunia, tetapi hatinya ada Allah Ta'ala, maka hatinya dikira hati yang bercahaya. Maka kata Syekh Abdul Malik, ketahui olehmu bahawasanya hati itu sir yang latif. Hati itu adalah ada mempunyai rahsia. Sir ni rahsia yang latif. Latif maknanya lembut. Rahsia yang sebenarnya rahsia yang dalam. Yang ditaruhkan Allah Ta'ala bagi manusia di dalam dadanya, yakni di dalam hatinya. Jadi sebenarnya Allah Ta'ala beritahu, sesungguhnya hati kamu itu ada rahsia Allah. Di dalam hati kamu itu ada rahsia Allah. Ini kita nak bahas mengenai berkaitan dengan ayat alastu bi rabbikum qalu bala. Tidakkah aku ini Tuhan kamu? Lalu dijawab bahkan. Maknanya bahkan benar kamu adalah Tuhan kami. Jadi sesungguhnya kita ini sebenarnya di dalam hati kita ni ada rahsia Allah. Apakah rahsia Allah? Rahsia Allah Ta'ala itu makrifat Allah, mengenal Allah. Jadi kita sebenarnya dalam keadaan sudah mengenal Allah. Tapi bilakah kita mengenal Allah? Kita mengenal Allah di alam arwah, alam ruh. Sebelum kita lahir di atas muka dunia, kita telah mengenal Allah Ta'ala. Tetapi apabila kita lahir dalam muka dunia, maka dilitupi dengan nafsu, dilitupi dengan syahwat, dengan syaitan dan sebagainya, maka terhijab hati kita. Maka dia kata, ketahuilah dalam hati kamu tu ada rahsia yang Allah Ta'ala letak. Ada rahsia yang Allah Ta'ala letak dalam dada daripada pihak lambung kiri. Ini kedudukan hati. Dan segumpal daging itu menempati kenderaannya. Jadi segumpal daging itu yang dikatakan hati itu menempati kenderaannya. Sesuatu yang dia kawal atas hati je. Atas hati. Jadi hati kita yang mengawal perbuatan baik dan buruk ni hati kita. Kalau kita bawa kenderaan itu, kita pergi ke utara. Kalau kita bawa kenderaan tu pergi ke selatan. Kalau hati kita ni, kita pimpin hati kita ni belah ke kebaikan, dia akan pergi kebaikan. Kalau hati kita ni kita pimpin belah keburukan, kejahatan, akan pergi kejahatan. Bila hati ini selalu memikir tentang nafsu, macam mana nak duit banyak? Tak ada cara lain, kena mencuri. Macam mana nak duit banyak? Tak ada cara lain, mesti kena menipu orang. Bermakna dia telah memandu kenderaan dia, hati dia kepada arah kejahatan. Maka dia kata hati ini adalah kenderaan bagi kamu, dan hati ini sebenarnya sudah diletakkan rahsia-rahsia Allah. Sebab itulah apabila terbuka saja rahsia Allah. Syekh Abdul Qadir Jalani, masa dia nak pergi belajar, dia minta izin dengan mak dia nak tinggal mak dia mula-mulanya asalnya berat nak tinggal sebab dia duduk dengan mak dia saja. Ayah dia sudah meninggal, Syekh Abdul Qadir Jalani. Lalulah dia minta izin dengan mak dia izinkan. Bila mak dia izinkan, lalu mak dia beri 40 keping duit emas. 40 keping duit emas ni maknanya dengan nilai yang banyak. Jadi mak dia dah simpan dah. Bila mak dia bagi, inilah bekalan ni yang aku bagi pada kamu untuk kamu nak pergi belajar. Pandai-pandailah belanja. Tapi sebelum pada tu nak pesan pada kamu. Nak pesan kepada dia, pesan pada anak dia, di antaranya ingat pada Allah Ta'ala banyak-banyak, dan hendaklah berkata benar. Walau bagaimana keadaan sekalipun, walau di mana berada sekalipun, kena bercakap benar. Lalulah Syekh Abdul Qadir Jalani ini menumpang satu rombongan untuk pergi berniaga. Dan dia ini menumpang untuk pergi belajar. Rombongan tadi nak pergi berniaga. Tapi bila dia naik dalam rombongan tadi, tiba-tiba rombongan tadi dirampak oleh perompak jalanan. Dalam bahasa Arab dia panggil qati'ut tariq, pemutus jalan. Maknanya orang yang melakukan rompakan di tengah jalan. Rombongan tadi dirampak. Bila rombongan tadi dirampak, yang dia ini budak miskin, Syekh Abdul Qadir Jalani budak miskin, memakai pakaian yang tidak cantik, pakaian yang comot-comot, orang miskin pakaian dia. Bukannya sama dengan orang kaya. Jadi pakaian dia pakaian miskin, lepas tu dia budak pula. Maka bila berlaku rompokan tadi, orang-orang perompak tadi dia tak ambil berat budak ni. Jadi Syekh Abdul Qadir tengok perompak ni buat lagi barang. Sehinggalah perompak tadi tanya, "Dah, hai budak miskin, kamu ada apa?" Dia kata, 40 keping emas.
Kabur dah kan. Jadi orang tu suka, perampok tadi suka. Hai, buat main kat aku rasanya. Maknanya dia cakap benar 40 keping emas. Jadi perampok ini beritahu kepada ketua dia. Ada budak miskin, dia beritahu pakaian miskin, ada 40 keping emas, duit emas. Oh, suka perampok tadi. Dengan ketua perampok pun suka. Mari tengok. Tanya ketua perampok pula tanya, kamu apa yang kamu ada? 40 keping duit emas. Suka perampok tadi. Dah kat mana duit tu? Ada dalam kocek. Dia kamu maknanya tak ada sembunyi. Ada dalam kocek. Bila ada dalam kocek, pergi ambil tengok kat mana. Dia ambil. Bila pergi ambil tengok, ada sungguh satu. Dia panggil dalam uncak. Buka kira tengok 40 keping emas. Termenung apa ni ketua perampok tadi. Dia kata aku ni duduk merampok orang. Merampok orang pula. Dia tanya, hai budak, kenapa kamu cakap benar? Kamu tahu tak aku perampok? Kita ada khabar perampok. Mu kerja apa? Kerja perampok. Rumah aku piti banyak ada? Tak ada. Jadi kenapa kamu beritahu? Dia kata kerana dia telah berjanji dengan ibunya. Ibunya menyuruh dia bercakap benar walau di mana keadaan sekalipun, walau kat mana tempat berada, macam mana keadaan sekalipun. Lalulah perampok tadi jadi insaf. Jadi insaf, bertobat, dan hari tu juga dia khabar kepada perampok-perampok yang lain tu, kita pakat bertobat ramai-ramai kerana budak ni. Sebab tu rahsia Allah ni, Allah Ta'ala ni sudah ada di dalam hati, hanya tidak dibuka lagi je. Kalau dah terbuka rahsia Allah Ta'ala, maka hati tadi dapat dikenderai ataupun dapat dipandu kepada perkara yang baik. Tetapi apabila hati tertutup, hati tertutup dengan akuan, hati tertutup dengan perkara duniawi, hati tertutup dengan nafsu, hati tertutup dengan sesuatu-sesuatu yang diingini, lalu dia tidak melihat kepada Allah Ta'ala.